Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi huda illa yaumi yalqahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wa nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi haq qadri wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan kurnia nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana sehingga hari ini kita masih lagi berada dalam keadaan sihat walafiat, kita masih lagi bernafas di atas bumi Allah ini. Kita masih lagi dapat melihat sekeliling kita. Kita masih lagi dapat bersama orang-orang yang kita sayang. Ucapkanlah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan nikmat kurnianya kepada kita umat manusia pada hari ini, insya-Allah. Jadi video ini ana buat untuk menerangkan khas kepada para sahabat yang masih belum tahu dan faham secara ringkas, iaitu berkaitan asasnya ilmu eskatologi al-fitan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memandangkan masih ada ramai yang kurang faham takrifan dan juga cara sebenar untuk kita memahami bidang kajian eskatologi al-fitan, ataupun yang popular pada masa kini di kalangan di kalangan orang-orang Islam, terutama mereka yang kurang memahami lagi berkaitan kajian eskatologi al-fitan ini, kerana penting untuk kita memahami secara betul asas-asas untuk kita mengkaji, untuk kita memahami secara yang perlu, bukan secara kita tidak faham, kerana masih ramai yang tidak faham. Jadi bila tidak faham, ia akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, kerana apabila kita tidak faham, maka akan banyaklah analisa kita yang terkeluar daripada guideline-nya, kerana bidang ilmu eskatologi ini ada guideline-nya, dan di Malaysia ia dipelopori oleh beberapa guru masyayikh. Bagi ana adalah masyayikh, mereka seperti guru besar kepada ana, juga terdapat individu dan juga page di Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp yang telah lama pun mereka ini wujud, cuma kurang pendedahan dan juga hala tujuan. Okey, ana nak berkongsi berkaitan takrifan ilmu eskatologi, insya-Allah, untuk mempermudahkan kita memahami secara teratur dan berdisiplin, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, eskatologi ini adalah satu disiplin ilmu yang meletak dan memadamkan sumber-sumber utama Islam, iaitu daripada Al-Quran, dan juga As-Sunnah yang sahih, dengan situasi, keadaan dan persekitaran akhir zaman ini. Malah kita perteguhkannya dengan sumber-sumber ilmu daripada sumber disiplin ilmu yang lain, bagi kita memantapkan dan kita memastikan ianya bersesuaian dalam konteks bidang kajian dan tumpuan,
Eskatologi ini adalah satu sumber disiplin ilmu, tuan-tuan dan puan ya, yang mana kita merujuknya, memadankan dengan sumber-sumber utama daripada Al-Quran dan As-Sunnah ya. As-Sunnah itu adalah hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ya. Jadi kena faham itu, tuan-tuan dan puan, untuk kita sesuaikan dengan keadaan persekitaran yang berlaku di kala itu. Seperti situasi contoh di waktu kini, yang mana dunia termasuk negara kita Malaysia sedang menjalani perintah PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Akibat COVID-19 ya, di mana seluruh dunia sekarang sedang mengena tempiasan daripada COVID-19 ini, dengan banyaknya kematian telah berlaku ya. Jadi contoh untuk anda memadankan sumber daripada sumber Al-Quran ya, ataupun Al-Hadis dengan keadaan COVID sekarang ini. Jadi bagaimana kita nak memadankan daripada hadis dengan keadaan di waktu kini. Hadis apakah yang kita nak merujuk ya? Kita nak merujuk bagaimana hadis itu untuk kita padankan dengan keadaan masa kini. Okey. Itu nanti kita akan masuk ke bahagian situ insya-Allah. Jadi mengapakah masyarakat perlu mengetahui ilmu fitan ya? Ilmu fitan ni banyak mendedah dan membongkarkan rahsia-rahsia akhir zaman, iaitu dari kesatuan ataupun daripada gabungan kajian-kajian, sama ada daripada grup ataupun daripada para guru ataupun daripada individu ataupun juga peminat, mereka yang minat mengkaji hal akhir zaman, yang berkaitan akhir zaman, tetapi mereka tidak sedar kadang-kadang maklumat yang mereka sampaikan itu ada sesuatu maklumat di sebaliknya. Okey, kerana bidang eskatologi ini seperti satu teka-teki untuk kita mencantumkan sesuatu perkara itu, untuk kita mendapatkannya. Okey. Daripada ilmu fitan ni banyak mendedah dan membongkarkan rahsia-rahsia akhir zaman ya, tuan-tuan dan puan, daripada gabungan kajian, daripada fakta, analisis, daripada bukti, daripada statistik asas yang berkaitan dalam pelbagai aspek ya, dan juga di dalam bidang-bidang terutamanya bidang kajian agama ya, bidang politik, bidang sistem keuangan, sains ekonomi, sejarah ketamadunan dan juga peradaban manusia ya. Ianya dibentang dan disadur dengan interpretasi ilmiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ya, serta buku-buku kajian sejarah yang berkaitan dengannya. Dan yang paling penting sekali untuk kita berada di dalam ilmu eskatologi ini, untuk kita memahami konsep kajian eskatologi Al-Fitan ya, tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh melupakan satu perkara yang paling penting, iaitu bertalaki musyafahah dengan guru dengan syekh, dengan masyayikh yang berkeahlian di dalam bidang kajian ini. Jadi jika kita nak lebih mudah untuk kita lebih memahami bidang kajian ini, kita haruslah mempunyai seorang guru ya, ataupun sifu, ataupun master, ataupun teacher yang bagaimana anda rasa sesuai untuk anda sebut ya. Tanpa guru ni kita tidak akan dapat, kita akan jadi lambat ya, akan jadi lambat. Segala kajian-kajian kita akan tersasar jauh daripada landasan agama Islam. Kena berhati-hati kerana bidang ilmu eskatologi ataupun ilmu fitan ini adalah berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Jadi kita janganlah terjatuh ke dalam perangkap fitnah Dajjal di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan, kerana fitan itu sendiri maksudnya adalah fitnah di dalam bahasa Arab
fitan, ya. Okey. Guru itu penting, kita harus mempunyai guru, ya. Tak kiralah kalau anda berguru dengan seorang individu yang memang dia betul-betul segala kajiannya berteraskan, berpaksikan kepada Islam, ya, berpegang kepada Al-Quran dan hadis. InsyaAllah orang-orang sebegitu adalah boleh kita merujuk pada mereka, InsyaAllah. Memandangkan peringatan tegas Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, tentang sosok dan personaliti Dajjal dan penyebaran fitnah-fitnahnya di akhir zaman ini, ya. Maka ianya merupakan satu keperluan bagi umat Islam yang menciptakan dan sayangkan agamanya ini, ya, untuk memahami dan mendalami segala jejak penipuan, pendustaan dan konspirasi, sama ada di peringkat global, iaitu di peringkat antarabangsa ataupun negara ataupun individu, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana Dajjal ini bukanlah satu mitos, ya, bukan satu mitos yang ia tidak wujud, ya. Sebenarnya Dajjal ini dia adalah berjisim seperti kita manusia, cuma dia berada di satu dimensi yang bukan di alam manusia. Dia memang ada, ya. Jadi untuk kita memahami dan mengkaji fitnah-fitnah akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah penting, ya, sangat penting. Kerana Dajjal bukan konsep, Dajjal ni bukan imajinasi ataupun tahyul, ya. Kerana ianya adalah satu perkara yang benar-benar berlaku, ya, dan dinyatakan di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Dinyatakan, ya, ia adalah manusia yang benar-benar wujud secara zahir dan berjisim. Sehingga ada hadis-hadis berkaitan Dajjal yang Rasulullah SAW telah berkatakan di dalam sabda Rasulullah SAW berkaitan hal-hal Dajjal ini, ya. Jadi ana akan bagikan sedikit contoh berkaitan hadis Rasulullah SAW berkaitan Dajjal. InsyaAllah ana akan berkongsi untuk lebih memudahkan tuan-tuan dan puan-puan yang meminati bidang kajian akhir zaman ini, ya. Kerana apabila kita melakukan kajian di dalam bidang eskatologi fitan ni, dah tentu kita akan masuk kepada nama yang sangat popular dan glamour, ya. Sangat popular dan glamour kepada orang Islam, iaitu Dajjal Al-Masih, ya. Peringatan dan keterangan Rasulullah SAW mengenai Dajjal dan beberapa sifatnya ada dicatatkan di dalam kitab ini, ya. Daripada Muslim meriwayatkan pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang Dajjal di hadapan orang ramai. Sabda Rasulullah SAW, artinya, sesungguhnya Allah SWT tidaklah bermata satu. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu bermata satu, ya. Dajjal itu bermata satu pada mata kanannya, ya. Matanya seperti buah anggur yang terapung, ya, seperti di atas air. Menurut Imam Muslim pula daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, artinya, tidak akan ada seorang Nabi pun kecuali yang telah benar-benar memperingatkan kaumnya, umatnya, mengenai si picak berdusta itu. Ketahuilah, sesungguhnya dia picak, sedang Tuhanmu benar-benar tidaklah picak. Picak itu seperti cacat, tuan-tuan dan puan, ya. Ketahuilah, ya, ketahuilah. Dan sesungguhnya sedangkan Tuhanmu itu tidak benar-benar picak, di antara kedua belah matanya si picak itu tertulis kafir, ya, tertulis kafir di dahinya. Muslim mengatakan pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, dalam ertinya Dajjal itu terhapus sebelah mata kanannya, sebelah matanya, ya.
Di antara kedua-dua belah matanya itu tertulis kafir di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah ini bertulis kafir. Ya. Kemudian baginda mengerjakan kepada kami kata-kata kafir itu. Dan baginda katakan tulisan kafir itu boleh dibaca oleh setiap orang Muslim. Boleh dibaca oleh setiap orang Muslim, sama ada dia itu buta huruf ataupun dia selek. Ya. Dan masih lagi dalam kita mengatakan di bahagian hadis, ya, masih riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang akan dimiliki oleh Dajjal daripada dia sendiri. Ya. Dia akan memiliki 2 batang sungai yang mengalir. Salah satunya nampak dalam pandangan mata manusia sebagai air yang putih. Ya. Sedang yang lain nampak dalam pandangan mata manusia sebagai api yang berkobar-kobar. Ya. Jadi itulah yang Rasulullah SAW telah sabdakan. Rasulullah sendiri lebih tahu, ya, akan apa yang Dajjal ini yang dimiliki oleh Dajjal daripada dia sendiri. Ya. Dajjal pun tak tahu apa yang dia boleh miliki. Ya, yang Nabi kita boleh mengetahui daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampaikan kepada Rasulullah. Ya. Jadi jika seorang daripada kamu sekalian mengalaminya, ya, maka datanglah ke sungai yang nampaknya api itu, lalu pejamkanlah mata kamu. Sesudah itu tundukkan kepalamu, lalu minumlah. Ya. Lalu minumlah. Sebenarnya itu adalah air yang sejuk, dan sesungguhnya Dajjal itu terhapus sebelah matanya. Pada mata yang terhapus itu ada selaput tebal. Ya. Di antara kedua-dua belah matanya, tertulislah perkataan kafir. Ya. Dan itu boleh dibaca oleh setiap mukmin, sama ada ia pandai menulis ataupun tidak pandai menulis. Hadis riwayat Muslim daripada Huzaifah. Ya. Jadi pada hadis ini kita boleh faham, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh faham bahawa Dajjal ini dia mempunyai sihir. Di sini telah Rasulullah telah nyatakan bahawa dia akan memiliki 2 batang sungai. Satu sungai yang mengalirnya api di atas sungai itu, dan satu sungai lagi adalah sungai. Jadi di situ Dajjal akan menyihir. Ya. Boleh kita katakan dia akan menyihir menggunakan mungkin menggunakan mantra atau apa saja yang kemahiran Dajjal, ya, untuk menipu manusia. Jadi jika kita pilih sungai yang tidak ada api itu, maka kita akan jatuhlah ke dalam perangkatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kerana itu juga kita perlu menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya untuk kita mengasah, untuk kita belajar ilmu tauhid sebagai satu benteng untuk kita hadapi penipuan-penipuan juga, boleh dikatakan, ya, insya-Allah. Tetapi sebagaimana biasa, saranan dan nasihat paling awal kepada para peminat, kepada para pekaji bidang ilmu eskatologi al-fitan ini, ataupun bahasa orang sekarang, iaitu konspirasi ataupun agenda konspirasi. Tetapi ana menolak perkataan teori konspirasi, kerana hal Dajjal, hal kiamat, ya, tidaklah menjadi teori, kerana telah dinyatakan di dalam Al-Quran, telah dinyatakan dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama pada masa kini juga banyak yang berdakwah berkaitan Dajjal. Ia bukanlah satu teori, kecuali ia berkaitan kepada perkara-perkara yang tidak melibatkan agama, tidak melibatkan agama atau akidah kita sebagai umat Islam. Itu kita boleh consider lagi sebagai teori, ya. Tapi kalau yang benar-benar berkaitan agama Islam, yang berkaitan Dajjal, berkaitan kiamat, ya, berkaitan syurga neraka,
Kalau nak sebut teori pun tak ingat dah, tak kena kepada ana. Ini pendapat ana. Jadi kalau tuan-tuan tak bersetuju, tu pendapat tuan-tuan sendiri. Tapi patutnya kita tahulah ya. Sepatutnya kita tahu, kita boleh berfikir. Kita boleh berfikir betul-betul. Ya. Jadi sebagaimana yang biasa dinasihati kepada para peminat mengkaji bidang ilmu eskatologi fitan ni untuk mendalami ilmu-ilmu asas agama Islam. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, untuk mendalami bidang ilmu tauhid, memahami bidang ilmu tauhid tuan-tuan dan puan, kemudian ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsiran Al-Quran, kemudian ilmu hadis dan penghuraiannya dan pentafsirannya tuan-tuan dan puan, serta beberapa cabang ilmu disiplin ilmu yang lain, yang selayaknya, kerana ia berguna sebagai panduan pelengkap dan pertahanan kepada kepercayaan kita dan keimanan kita yang sedia ada ini, agar kita tak mudah goyah dan kita hanyut dengan kelicikan penipuan Dajjal di akhir zaman ini tuan-tuan dan puan. Inilah pentingnya. Ramai orang yang minat mengkaji hal-hal Freemason, Illuminati, dan berbagai-bagai lagi, Rothschild, Rockefeller, Queen Elizabeth, dan bermacam-macam lagi yang berkaitan dengan konspirasi ini, tetapi mereka kurang meletakkan pertahanan benteng benteng pertahanan tauhid di hadapan mereka. Tuan-tuan dan puan, salah satu contoh ana nak kongsi berkaitan isu COVID-19 lah, kita ambil secara mudah. Bila jadinya perkara PKP ini, bila telah merebak secara meluas di dalam negara kita, bila kita telah diarahkan duduk di dalam rumah, kebanyakannya kita boleh tengok orang-orang Islam sekarang ini amat lemah mereka, sangat lemah pertahanan mereka, kerana mereka meletakkan akidah mereka melebihi daripada apa yang sepatutnya. Mereka seperti takut, benar-benar takut akan mati kerana virus COVID-19 ini. Mereka betul-betul takut. Bukan anak nak kata kita tak payah takut. Sebagai manusia, kita sebagai manusia, kita ada sifat semula jadi seorang manusia, iaitu risau, takut, sedih, gembira. Bagi anak, risau itu betul. Risau itu betul. Sebagai manusia kita risau jika kita terkena musibah COVID ini. Apatah lagi ia boleh merebak kepada seseorang tu yang telah berkahwin, yang ada anak-anak di rumah, ada anak bini di rumah, dia pergi bekerja untuk mencari rezeki, terpaksa pergi bekerja cari rezeki. Asbabnya Allah telah tentukan untuk dia terkena virus COVID ini, maka dia balik rumah akan merebak kepada anak-anak bininya dan juga di taman di perumahan yang dia duduk itu. Jadi akan jadi banyak masalah. Dan apabila pula dalam media-media sosial telah menunjukkan statistik orang yang kena ini akan mati, jadi banyak pula berita-berita fitnah, berita-berita fake yang tidak benar berkaitan COVID ini telah masuk melalui media dengan cepat sekali. Jadi orang yang risau itu dia bertambah risau. Jadi pegangan dia untuk mentauhidkan Allah SWT di hadapan itu telah habis. Takut kepada COVID untuk mati. Takut nak mati. Adakah sebab takut nak mati itu amalannya kurang, atau memang dia betul-betul takut nak mati? Kerana semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Tak kira pasal COVID ke ataupun apa ke, kita akan mati. Jadi letakkanlah kita punya pegangan tauhid kita, mengesahkan Allah yang Maha menyemburkan, Allah Maha besar, Allah yang menentukan qada dan qadar kita. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, Ana cuba kaitkan sedikit.
pentingnya untuk kita mempelajari, mendalami ilmu-ilmu asas ya, Islam, seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tafsiran Quran, tafsiran hadis ya, ilmu tauhid, kita berzikir, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua membantu kita ya. Di samping kita sendiri melakukan persiapan untuk kita mengelakkannya, sediakan Dettol atau face mask tu, itu adalah penting kerana kita adalah manusia ya. Kita memang manusia, kita ada perasaan takut ya. Kerana orang sekarang ni banyak yang pandai bercakap, tapi ketakutan mereka tu melebihi kepada takutnya mereka kepada Allah. Mereka meletakkan takutnya mereka tu kepada penyakit ya. Dan anda tak kata kita tak perlu untuk melakukan persediaan menghadapi COVID ini, perlu. Lakukanlah yang sebaik, yang sebetulnya untuk anda dan keluarga anda. Jadi tanpa pengetahuan asas agama ini, dibimbangi perjalanan pemahaman para pembaca Muslim terhadap kajian konspirasi, kajian eskatologi, kajian fitan ini dibelenggu dengan campur aduknya dalil-dalil daripada kitab Injil ataupun kitab Talmud ya. Kerana di barat tuan-tuan dan puan, terdapat juga penyelidik konspirasi ini daripada golongan yang terpengaruh dengan fahaman ateis dan neofasis ya. Kerana itulah asas ilmu agama Islam mengukuhkan akidah seorang pengkaji itu ya. Dan dia penting walaupun bukan sebagai pengkaji, untuk setiap muslimin muslimat yang mahu menerokai ilmu fitan ini, bidang kajian eskatologi ini ataupun konspirasi ini, sangat-sangat perlu dan ulama-ulama muktabar tidak harus kita pinggirkan ya. Dan perlulah kita merujuk setiap masa oleh para pembaca walaupun mereka bukanlah mengkhusus di dalam bidang kajian eskatologi ataupun bidang fitan ya. Dan pendapat ulama itu sangat penting bagi mengawal sebarang khilaf yang wujud agar tidak tergelincirnya akidah kita. Okay, jadi di sini pula ana nak menerangkan berkaitan campur aduknya dalil-dalil kitab Injil dan juga kitab Talmud Yahudi ya. Kitab Injil milik Nasrani, orang Kristian ya, dan kitab Talmud Torah milik orang Yahudi Israel ya. Kerana ana sedar, ana faham banyak yang mengambil fakta-fakta, mengambil video, penulisan artikel, berita-berita, gambar-gambar daripada web, khususnya luar dari Malaysia ya, itu mungkin US, mungkin Kanada ya, yang mudah kita dapat dan kita fahami selalunya daripada para pengkaji barat kan. Kebanyakan kita bermula disebabkan ingin mengetahui Freemason itu sendiri ya, untuk mengetahui Illuminati itu ya, kerana anda melihat simbol piramid, melihat simbol mata ya, dan berbagai-bagai simbol lagi yang menyebabkan kita berminat ya. Kerana bila kita mencari di dalam Malaysia ini, memang ada dah orang masa kini yang tahu benda ni, tetapi mereka tidak mendalami secara benar kerana mereka mengambil bahan-bahan daripada barat. Bila mengambil dari barat, kena hati-hati kerana seperti kita umat Islam yang kita merujuk kepada hadis, kita merujuk kepada Al-Quran, mereka juga merujuk kepada kepercayaan mereka, itu kitab-kitab yang dinyatakan tadi, kitab Injil ataupun kitab Talmud ya, ataupun golongan etis ini sendiri ya. Jadi sangat bahaya tuan-tuan dan puan, haruslah faham untuk mengasing-asingkan apa yang diambil itu ya, untuk melihat, menganalisisnya sendiri agar kita tidak terjatuh mengikuti mereka sepenuhnya. Kerana mereka mengkaji bukan mereka mengesahkan Allah ya. Mereka mengkaji bukan mereka menyatakan kebesaran Allah ya, tetapi kepada agama mereka. Macam ana cakapkan tadi ya, bagi orang-orang
yang berpegang kepada kitab selain daripada Al-Quran ni, kepada mereka Imam Mahdi itu adalah Dajjal. Kepada mereka, fahamkan apa anda cakap betul-betul ya. Bukan kepada kita orang Islam, kepada mereka ya. Bagaimana anda telah mengkaji eskatologi Christianity dalam bahagian teologi Kristian, anda mengkaji bahawa kepercayaan mereka Imam Mahdi itu adalah Dajjal ya. Dan Al-Quran bagi mereka adalah ayat-ayat daripada syaitan. Subhanallah min nazik ya. Subhanallah, bukan memang itulah kepercayaan mereka kepada agama Islam ini. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita harus berhati-hati dengan golongan bangsa Israel, bangsa Yahudi ini dan juga bangsa Nasrani ini. Kita harus berhati-hati dengan mereka tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita harus berhati-hati dengan mereka. Kerana kepercayaan mereka kepada Islam ni sangat lain ya. Mereka ini pandai sangat bermuka-muka. Mereka sangat pandai bermuka-muka tuan-tuan dan puan-puan ya. Seperti mana di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ya, ayat 64, 65, 66 ini. Okey, anda bacakan. Dalam ayat 64 yang berbunyi, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu ya, terikat ya. Tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka telah dikutuk disebabkan perkataan mereka itu. Sebaliknya, tangan Allah SWT adalah terbuka. Allah memberikan rezeki sehendaknya, yakni kepada semua makhluknya. Dan apa yang diturunkan Allah SWT kepadamu ini dari Al-Quran, pasti akan menjadi sebahagian besar dari mereka yang derhaka dan kekafiran itu, kerana jengkel dan iri hati mereka. Dan kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian ya. Timbulkan permusuhan dan kebencian di hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka selalu berbuat kerusuhan di atas muka bumi, sedang Allah tidak suka kepada kaum perusuh. Ayat 65, artinya, dan andaikan orang-orang ahli kitab itu beriman dan bertakwa, pasti kami hapus dosa-dosa mereka dan kami masukkan mereka ke dalam syurga Jannatun ya, Jannatun Naim, yang penuh kenikmatan. Dan andaikan mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan semua yang diturunkan kepada mereka, pasti mereka akan dapat makan rezeki dari atas dan bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan pertengahan, tetapi kebanyakan mereka buruk perbuatannya. Surah Al-Maidah ayat 64, ayat 65, ayat 66. Kata tafsiran dia berbunyi, dalam ayat ni Allah SWT menerangkan kejahatan kaum Yahudi yang terkutuk ya, yang menyatakan bahawa Allah itu bersifat bakhil ya. Maha suci Allah SWT daripada segala sifat kekurangan dan kerendahan. Makhluklah terbelenggu ya, atau selalu mengenggam, yang berarti kikir. Maka Ikrimah berkata, ayat ini berkenaan kejadian Fanhash ya, yang dengan lancang ia berkata, Allah itu fakir dan kami yang kaya. Sedang langsung ia dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikrimah berkata, ayat ini berkenaan kejadian Fanhash ya, yang dengan lancang ia berkata, Allah itu fakir dan kami yang kaya, sehingga ia dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi yang bernama Sya'as bin Qais ya, berkata, sesungguhnya Tuhanmu bakhil ya, tidak suka memberi. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kerana itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Yang ertinya tangan mereka yang terbelenggu, kerana itulah mereka terkenal sebagai penakut, terkenal sebagai bakhil, pengecut, iri hati, penghasut, yang tidak ada taranya pada lain-lain bangsa manusia. Sebaliknya, Allah lebih terbuka kedua tangannya dengan memberi rahmat kurniaannya yang tidak terhenti, yang tidak berhenti-henti kepada semua makhluk di dunia ini sejak diciptakan langit dan bumi sehingga pada hari ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tangan, iaitu kekayaan Allah SWT, penuh, tidak berkurang meskipun dinafkahkan secara terus menerus siang ataupun malam. Perhatikan apa yang diberikan oleh Allah SWT sejak terjadinya langit dan bumi hingga kini. Tidak berkurang apa yang di tangan Allah SWT, dan arasy Allah SWT di atas air. Sedang di tangan lainnya curahan yang angkat dan menurunkan. Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah SWT pula, nafkahkanlah apa yang diberikan kepada kamu, niscaya kami beri nafkah kepadamu. Sahih Bukhari dan Muslim. Wala yazidanna kasiran ma unzila min rabbika tughyanan wa kufra. Ya, ini maksudnya semua nikmat yang dikurniakan Allah SWT kepadamu Muhammad terhadap musuh-musuhmu berupa bala bencana. Maka sebagaimana kaum mukmin yang bertambah iman, yang bertambah amal soleh dan bertambah ilmu yang berguna, sebaliknya bagi mereka yang kafir dan hasud, ini iri hati, kepadamu menambah durhaka dan kekafiran, sebagaimana telah tersebut dalam surah Al-Isra ayat 82, yang bermaksud, dan kami telah menurunkan dalam Al-Quran tuntutan yang akan menjadi obat penyembuh serta rahmat bagi kaum mukminin, dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata-mata. Dan telah kami tanamkan dalam hati mereka rasa permusuhan, dan kebencian hinggalah di hari kiamat, sehingga tak mungkin mereka akan bersatu untuk selamanya, kecuali untuk sementara mencapai tujuan, yang kemudiannya langsung timbul kembali permusuhan dan iri hati, kebencian di antara satu sama lain, sebab mereka telah mendustakan engkau. Begitulah kata Allah SWT, yang mana Allah telah menanamkan kebencian di dalam hati mereka, sehingga tidak mungkin mereka akan bersatu untuk selamanya. Jadi memang ada perbezaan. Sekarang ni nanti kita akan bawa satu tajuk yang berkaitan kaum Yahudi Israel dan Nasrani ini, tetapi yang peliknya kita melihat sekarang, anak-anak tuan-tuan berfikir, kita melihat sekarang betapa negara Amerika Syarikat, Britain, kita ambil contoh mudah, Amerika Syarikat dan negara Britain berbaik dengan Israel, berbaik yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat baik. Kalau ikutkan sebenarnya melalui apa yang kitab-kitab telah nyatakan, bahawa kaum Yahudi Israel mereka tidak boleh menjadi baik dengan kaum Nasrani yang Nasrani Kristian. Mereka tidak boleh berbaik kerana fahaman mereka tidak sama. Kaum Nasrani memegang kitab Bible, kitab Injil. Yahudi Israel memegang kitab Torah, Talmud. Tetapi pada masa kini kita boleh melihat bagaimana baiknya mereka ini. Bagaimana Donald Trump, kita tengok satu contoh yang mudah, bagaimana Donald Trump boleh berbaik dengan Netanyahu. Memang akan ada yang orang berkatakan bersebab politik, tetapi kalau tuan-tuan mengkaji secara lebih dalam, tuan-tuan akan melihat bahawa di dalam
perkara ini ada terlibatnya perpecahan. Perpecahan maksudnya kaum Yahudi yang satu lagi sebenarnya bukanlah Yahudi yang dinyatakan. Seperti contohnya maksud ana ni orang-orang Freemason, ya. Mereka boleh dikenali sebagai Yahudi, tetapi agama mereka bukanlah agama yang membaca kitab Talmud atau Torah, ya. Ataupun kaum Nasrani yang mengikuti kitab Injil yang sebenarnya. Di situ ada pertukaran yang insya-Allah mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah mengkaji lagi, mendalami lagi secara teratur, berdisiplin. InsyaAllah tuan-tuan akan faham apa yang anda katakan ini, ya. Kerana orang Freemason ini mereka beragama lain sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Mereka beragama lain, bukannya beragama Kristian ataupun yang membaca kitab Talmud ni. Mereka ini pandai bermuka-muka. Ini daripada kajian-kajian yang anda melihat, ya. Mungkin anda tidak boleh tak terima, mungkin anda tak terima, mungkin anda tak faham, tapi insya-Allah mungkin satu hari nanti insya-Allah anda mungkin akan nampak apa yang anda cakapkan ini, ya. Okey, kesan kepada masyarakat jika tidak diambil peduli ilmu fitan dari pandangan ulama. Dalam konteks ini kita seharusnya melihat bagaimana manhaj ataupun metodologi yang dibina oleh para ulama silam tentang isu berkaitan eskatologi dan teori konspirasi ini. Pertama, imam-imam besar seperti Nu'aim bin Hamad, Imam Abul Fida Ibnu Katsir, Imam Al-Ghazali, dan beberapa ulama besar yang lain juga seperti para sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Kesemua ulama besar ini bila membicarakan tentang nas-nas akhir zaman, mereka bukan sekadar memperingatkan tentang bahaya fitnah akhir zaman, ya. Malahan mereka menyediakan pelan tindakan daripada sudut resolusi, ya, berbentuk amalan kerohanian dan batiniah agama, ya. Jadi bila orang tanya, bila orang katakan apa ni eskatologi fitan ni, ya, dari mana, tak pernah dengar, ya, tak pernah tahu. Jadi bermakna mereka yang tidak tahu ni lah, mereka ni akan menjadi skeptikal kepada apa yang dikaji oleh para pekaji eskatologi fitan, ya. Seperti mana tuan-tuan boleh melihat contoh-contoh di YouTube, contoh macam video kuliah berkaitan fitan oleh Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Auni ataupun Al-Fadil Tuan Guru Wadi Anwar, ya, ataupun Maulana Syekh Imran Hussein, di mana di ruang kolom komen, di ruang komen tu tuan-tuan akan jumpa orang yang bersikap skeptikal, yang menolak, kajian-kajian akhir zaman. Sedangkan Rasulullah SAW sini berdakwah berkaitan hal akhir zaman, Dajjal, berkaitan kiamat ini kepada umat-umatnya. Malah sebelum Rasulullah SAW sendiri telah, para rasul dan nabi-nabi sebelum baginda sendiri telah berdakwah memperingatkan kepada umat-umat mereka akan hal-hal akhir zaman, kiamat, Dajjal ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau ada orang tanya siapakah rujukan kita, inilah rujukan kita, seperti imam besar Nu'aim bin Hamad, Imam Abul Fida Ibnu Katsir, Imam Ahmad, Imam Ghazali, ada lagi beberapa nama yang sangat terkenal, yang menghasilkan juga kitab-kitab penulisan, kitab tafsiran hadis fitan, kitab fitan, tafsiran hadis-hadis akhir zaman, ya. Jadi kita menggunakan tafsiran mereka, para ulama ini adalah sangat selesa, sangat selamat dan mudah untuk kita berinteraksi, ya. Untuk kita memberikan pendapat, lebih mudah kita menggunakan kitab tafsiran para ulama-ulama besar ini sendiri, ya. Jika kita menafsirkan sendiri pula hadis ataupun Al-Quran, kita menafsirkan sendiri, ialah menjadi satu kesalahan, adalah menjadi satu dosa besar, kerana kita bukan
ahli yang mengkaji, kita bukan ahli yang menafsir. Kita tidak belajar kaedah-kaedah tafsir ataupun menukilkan sesuatu itu, ya. Inilah manhaj yang paling salimah sekali untuk diguna atau dipraktikkan oleh umat Islam sekarang. Bukan sekadar memperkata, bukan sekadar kita mengulang kaji perihal Dajjal atau fitnahnya, ya. Semata-mata mempersiapkan dan memperlengkapkan diri kita dengan perkara yang telah kita sebutkan di atas, ya. Pola penceritaan dan perkisahan tentang Dajjal, akhir zaman dan fitnahnya haruslah dikembalikan, ya. Pola penceritaan dan kisah pengkisahannya tentang Dajjal, tentang akhir zaman, perkara-perkara yang melibatkan fitnahnya harus dikembalikan dalam kerangka penguasaan mutlak, keagungan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermaksud wacana bawaan berkisar kepada nas-nas sumber yang sahih di samping hubungan dengan kesesuaian zaman serta persekitarannya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita kaji, apa yang kita dapat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang maha esa, yang maha berkuasa, ya. Ini adalah menjadi lebih jelas dan nyata bila kadang-kala pasti berlaku pertembungan di antara kefahaman, ya, dan pertembungan antara kefahaman dan skeptikal seseorang itu di dalam menilai konteks literal dan menjadi dalam satu-satu nas atau keterangan. Malahan lebih jauh jika diandaikan bakal berlaku pertembungan di antara pemikiran berimej klasikal dan ortodok dan gaya pemikiran berimej moden ataupun akademik, ya. Ini adalah manhaj utama dan menjadi pilihan yang sangat baik dan ianya muktamad, ya. Kedua, kebiasaan metodologi ataupun manhaj yang ditempuh oleh ramai pengkaji ilmu fitan ataupun kajian agenda konspirasi ini, biasanya mereka ni mengkaji hanya dan menjurus kepada pembongkaran sahaja, ya. Mereka ni hanya mengkaji dan melihat, mengkaji dan melihat, ambil sana, ambil sini, hanya sebagai pembongkaran, semata-mata untuk membongkar sahaja, ya. Tanpa diimbangi dengan perkara yang disebutkan pada manhaj yang pertama tersebut yang telah kita katakan, ya. Ini dapat dilihat kebiasaannya menjurus kepada pengkaji yang bukan sebaris atau yang berlatar belakangkan keagamaan, ya. Dan kita tidak menafikan semua pengkaji berwatak demikian. Jadi tuan-tuan boleh lihat sendiri di dalam dunia Facebook lah terutamanya. Tuan-tuan boleh lihat, boleh bandingkan mereka yang kadang-kadang mengkaji hal-hal Freemason, hal-hal Dajjal ni sekadar mengkaji, tidak ada satu solusi, ya. Dan mereka tidak perlu berdakwah benda itu, ya. Mereka hanya mengkaji, dapat tulis habis, ya. Update di Facebook, esoknya habis, cerita lain pula. Jadi benda itu tak memberi kesan kepada orang yang membacanya, ya, dan juga kepada orang yang mengkajinya. Semata-mata untuk membongkar tanpa ada hala tuju. Untuk apa dibongkar? Untuk apa dibongkar jika tidak ada sesuatu perkara yang nak dilakukan, kita bongkar hal rahsia mereka, biarkan macam tu, ini salah satu daripada disiplin pengkajian eskatologi al-fitan akhir zaman, ya. Jadi insya-Allah semoga dengan apa yang dikongsikan ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, adik yang nak memahami literal pengkajian yang lebih mudah, yang lebih tepat. Kita mengkaji untuk apa, kita menggunakan apa, kita merujuk macam mana. Penting dan perlu tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah kita nak mengaku diri kita ni pengkaji, tapi tak ada ciri-ciri seorang pengkaji yang
yang berkualiti, ya. Tiap-tiap hari berbongkar, tiap-tiap hari bongkar, tiap-tiap hari cerita, tiap-tiap hari menulis, tiap-tiap hari bercerita pasal Freemason, tetapi tidak ada sesuatu yang mendapat memberikan kebaikan kepada umat Islam yang lain. Untuk apa dibongkar? Jika tidak memberi manfaat, tidak memberi manfaat kepada agama, kepada umat Islam, kepada Allah, kepada diri kita, kita sekadar suka-suka ataupun kita serius, kerana hal akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan, kita sedang memasukinya, ya. Kita sedang memasukinya, tuan-tuan dan puan, ya. Kemudian, tuan-tuan dan puan, aliran kedua ini terkadang sampai ada di tahap terbuai dan terhanyut dengan pandangan dan pendapat sendiri, tanpa didasari oleh bukti dan hujah yang kukuh serta meyakinkan. Ini dibimbangi terkesan kepada pemikiran orang awam yang akan mudah menelusuri dan mengikuti manhaj ini tanpa pertimbangan yang wajar dan sebenarnya. Walaupun kita tetap menerima hakikat kebahasaannya dan peratusan yang besar, teori ini lebih banyak berhujah kepada zoni dan bukan qati'i. Tetapi kita juga tidak pernah menafikan sebilangan besar yang dianggap konspirasi sebelum ini ataupun teori konspirasi sebelum ini sudah banyak bertukar watak dan wajah mereka menjadi benar-benar truly konspirasis. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal jika dikatakan bidang ilmu al-fitan ini tidak wajib diketahui, sedangkan terdapat banyak hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang perkara-perkara akhir zaman. Perkara akhir zaman tidak hanya terbatas kepada persoalan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj sahaja. Ia melibatkan semua hal permasalahan manusia yang berlaku sejak selepas ketiadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini. Semua konflik di dunia, sama ada perang, revolusi, pemberontakan, serangan virus, adalah intipati bagi permasalahan akhir zaman. Perlu kita ingat akan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suasana sebenar dunia akhir zaman. Sabda Rasulullah, sesungguhnya di pintu gerbang hari kiamat akan datang hari-hari suatu tempoh di mana akan turunnya kejahilan, diangkatnya al-ilmu, iaitu ilmu akhirat, dan banyak berlakunya pergaduhan, dan pergaduhan itu adalah pembunuhan, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hendak mengkaji bidang ilmu eskatologi al-fitan ini, ana nasihatkan kajilah sebaik-baiknya, ikutilah langkah-langkah yang sebenarnya, ikutilah cara-cara yang sebetulnya agar tidak kita tersilap langkah, agar kita tidak tersilap langkah, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di samping kita mengkaji hal-hal Freemason, hal-hal Illuminati, Rockefeller, Rothschild, hal New World Order, kita akan juga pasti akan masuk kepada tajuk Imam Al-Mahdi, yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi bagi dia yang akan muncul pada akhir zaman, dia adalah salah seorang khulafa rasyidin dan imam yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, al-aimah al-mahdiyin, bukan yang ditunggu-tunggu, al-muntazar seperti anggapan kaum Rafawid.
atau yang diharapkan kemunculannya daripada sebuah bangunan bawah tanah di Samara. Oleh kerana semua itu tidak benar, tidak ada kenyataannya, ya, tidak ada satu asar pun yang membicarakannya. Adapun berita yang kami sebutkan di bawah ini sesungguhnya telah dinyatakan dalam pelbagai hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Al-Mahdi itu akan muncul pada akhir zaman. Saya yakin kemunculannya akan terjadi sebelum turunnya Nabi Isa, ya, ibni Maryam alaihissalam. Sebagaimana ditunjukkan oleh pelbagai hadis, ya, ana kongsi sikit berkaitan berita-berita tentang Imam Al-Mahdi. Anda berkongsi sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahawa perawi hadis ini berkata, saya pernah mendengar Ali mengatakan dalam sabda Rasulullah SAW, artinya, walaupun umur dunia ini tinggal 1 hari lagi, namun Allah SWT tetap akan membangkitkan seorang dari kami yang memenuhi dunia dengan keadilan.